Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, berita semasa bersama saya Iskandar Al-Haziq. Lembaga Kenaf dan Tembakau Negara LKTN rampas 21 tan dan daun tembakau Virginia seludup. Rampasan bernilai RM650,000 dirampas dalam satu operasi bersepadu di Ipoh, Perak. Timbalan Ketua Setiausaha Peladangan dan Komoditi Kementerian Peladangan dan Komoditi Datuk Zailani Hashim berkata, rampasan dibuat pada 3 Januari di sebuah premis Lorong Pengkalan 7, Pengkalan Lahad, Ipoh. Operasi bersama Jabatan Kastam Diraja Malaysia, Pasukan Gerakan Am PGA dan PDRM dilaksana selepas 3 minggu risikan dijalankan. Hasil siasatan premis dijadikan tempat transit daun tembakau berkenaan sebelum diedarkan kepada kilang memproses rokok. Tembakau Virginia mendapat permintaan tinggi berikutan mempunyai kualiti terbaik dengan harga pasaran RM30 sekilogram. Saudara, 15 individu termasuk pejabat awam di Labuan kerugian lebih RM200,000 akibat penipuan dalam talian menerusi aplikasi WhatsApp. Ketua Polis Daerah Superintenden Muhammad Hamizi Halim berkata 15 laporan diterima melibatkan tawaran kerja sambilan secara dalam talian. Modus operandi digunakan memasukkan seberapa banyak kenalan ke dalam kumpulan WhatsApp dan ditawar pekerjaan mudah dengan pulangan lumayan. Mangsa dipujuk membeli tapak aplikasi Google, seterusnya menunaikan tugasan menonton iklan di video YouTube. Tapak dibeli dengan modal RM5,000 sehingga RM100,000. Selepas menyedari tidak memperoleh upah tugasan dan disekat dari kumpulan WhatsApp berkenaan, kesemua mangsa tampil membuat laporan. Mangsa memaklumkan membuat transaksi bayaran ke akaun peribadi dan syarikat yang dipercayai akaun keldai. Badan Kawal Selia Ekonomi Gig digesa segera ditubuhkan. Ia demi menjaga kebajikan penggiat ekonomi gig terutama penggiat P-Hailing susulan penurunan kadar upah kepada penunggang. Persatuan Perpaduan Rakan Penghantar Malaysia PPR-PM menerusi satu kenyataan menggesa kerajaan mengambil langkah jangka pendek bagi menangani isu berkaitan kadar upah. Penasihatnya Brian Ng Yimi berkata isu berkenaan pernah disuarakan kepada Perdana Menteri dalam program Temu Anwar di Petaling Jaya. Susulan perjumpaan itu satu pertemuan dan perbincangan bersama syarikat penyelia P-Hailing dengan Perdana Menteri, Menteri Pengangkutan, Menteri Sumber Manusia dan Menteri Komunikasi dan Multimedia diadakan di Pejabat Perdana Menteri. Tambahnya hanya kerajaan yang hanya boleh merangka dan mengeluarkan dasar atau garis panduan meliputi keseluruhan ekosistem ekonomi gig P-Hailing. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Perlis sasar 100% pemilik kenderaan mendaftar dengan aplikasi MyJPJ menjelang tahun 2025. Seramai 4,736 pemilik kenderaan telah mendaftar setakat ini. Menurutnya, pengarah Fatimah Muhammad Ali Piah pihaknya mempergiat promosi bagi mencapai sasaran itu. Ini selari hasrat kerajaan membudayakan perkhidmatan digital kepada semua pengguna kenderaan. Pelbagai penambahbaikan dilaksanakan termasuk pembaharuan lesen memandu Malaysia dan lesen kenderaan motor secara digital berkuat kuasa 1 Februari ini. Sebanyak 38 perkhidmatan disediakan kepada pengguna kenderaan menerusi aplikasi MyJPJ secara berperingkat. Dalam pada itu, sepanjang tahun lalu, JPJ Perlis berjaya mengutip hasil RM30.4 juta menerusi pelesenan kenderaan, pelesenan pemandu, penguatkuasaan, perkhidmatan JPJ Mobile, kios JPJ dan WeServe UTC Perlis. Saudara, Met Malaysia hari ini mengeluarkan amaran hujan berterusan tahap waspada di Pahang dan Johor sehingga Sabtu. Menerusi satu kenyataan, amaran berkenaan melibatkan kawasan Kuantan, Pekan dan Rompin di Pahang. Manakala di Johor, lokasi terlibat adalah Keluang, Mersing, Kulai, Kota Tinggi dan Johor Bahru. Amaran sama turut melibatkan Sarawak sehingga esok dengan kawasan terbabit adalah Kuching, Serian, Samarahan, Sri Aman, Betong, Sarikes, Sibu dan Mukah. Baik saudara, berita semasa berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan. Assalamualaikum dan salam hormat.